Poi mano tu jang kolo pila jumpo sapo jang jumpo pula pokok pip ajo jang bilo nak nikah abang bila ko maga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita kembali lagi untuk kali ini episod yang kedua di dalam siri menjelang Liga Super 2022. Untuk episod yang pertama kita dah tengok beberapa hari lepas, aku pun dah launch, dah pun siarkan episod yang pertama mengenai pasukan Sarawak United. Pertama ni kita akan bercerita pasal pasukan Sarawak United Football Club, SUFC. Untuk kali ini kita akan pula fokus, kita akan buat preview ringkas juga tentang pasukan yang telah menjadi juara Liga Premier tahun 2021, iaitu pasukan Hoben Hoben Negeri Sembilan. Dan tengok kapal bosita tenggelam dan naik hebat. Oi oi nonggoi sembilan. Negeri Sembilan FC telah pun ditabalkan sebagai juara Liga Premier tahun 2021 di atas pasukan Sarawak United yang menjadi naib juara. Negeri Sembilan FC menjadi juara. Seterusnya telah dipromot ataupun dalam bahasa Melayu yang lebih indah dipromosi ke Liga Super tahun 2022 ni, sangat orang kata wow, menarik. Negeri Sembilan kembali ke Liga Super. Tahniah kepada pasukan Negeri Sembilan dan fans pasukan-pasukan Negeri Sembilan yang sangat setia memberikan sokongan kepada pasukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan FC akan menjadikan stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi, ataupun sekarang ni lebih dikenali dengan nama yang lebih gah, Star of Paroi. Star of Paroi, stadium yang berada di Paroi, Seremban. Dan masih lagi Negeri Sembilan diterajui oleh ketua jurulatih mereka musim yang lalu, iaitu K. Devon. Coach K. Devon ni dia seorang jurulatih yang berpengalaman, pernah juga melatih pasukan-pasukan lain. Salah satunya adalah pasukan Selangor. Beliau dikekalkan untuk mengetuai cabaran pasukan Negeri Sembilan FC di dalam Liga Super. Untuk Liga Super tahun ni, pasukan Negeri Sembilan FC telah pun membuat bagi aku agak ramai juga, ataupun membuat agak besar juga rombakan untuk skuad tahun 2022 ni. Di antaranya yang telah pergi ataupun tidak ditawarkan kontrak ataupun tidak menyambung kontrak, antaranya ialah goalkeeper mereka Damien Lim, yang sangat cemerlang untuk musim lepas. Begitu juga dengan Aaron Kumar, begitu juga dengan Bharat Kumar. Dia sebenarnya ramai jugalah, lebih kurang total tu ada dalam 14 orang, lebih kurang dalam 14 orang. Di antaranya juga lagi seorang ni Akono, pemain import mereka. Tak tahu apa kono lah. Cuma bagi aku sayang sekali Aaron Kumar, Bharat Kumar, Damien Lim. Bagi aku ni, mereka ni sebenarnya antara tunjang ataupun tunggak utama pasukan Negeri Sembilan tahun lepas. Tapi biasalah bola sepak, macam kita juga kan, tak ada sesuatu yang kekal kan. Oleh itu, life must goes on. Negeri Sembilan FC tetap juga kena terus berjalan, terus ke depan. Dengan mereka telah pun menandatangani beberapa pemain, antaranya bagai sirih pulang ke ganggang kata mereka, Sean Eugene Salvaraj, ataupun yang lebih kita kenali, pasukan Selangor kenali, fan-fan pasukan Selangor kenali dengan julukan nama Shonaldo, Sean Salvaraj. 3 tahun beliau telah pun bermain untuk pasukan Selangor FC. Tahun ni beliau kembali ke negeri kelahiran beliau, iaitu Negeri Sembilan. Kita harapkan Sean lebih bagus lah, senang, bukan terus, lebih bagus daripada apa yang beliau tonjolkan ketika di Selangor FC 3 tahun ataupun dalam masa 3 tahun yang lepas. Nama Teven juga daripada pasukan Selangor, pemain bek kanan, telah pun menandatangani kontrak bersama pasukan Negeri Sembilan. Dan juga seorang lagi pemain Selangor, iaitu K. Sarkunan. K. Sarkunan ni dekat Selangor, fan-fan Selangor panggil Kante lah, Kante. Seorang pemain defensive midfielder, sangat rajin. Cumanya mungkin musim ni
Negeri Sembilan lebih memerlukan khidmat beliau. Telah pun meminjam beliau selama 1 musim, bermula daripada awal musim sehingga tamat musim lah, 1 musim. Kita juga ada beberapa nama player baru yang baru ditandatangani oleh pasukan Negeri Sembilan, iaitu aku kena baca sebab ada nama yang agak kurang familiar lah, agak kurang familiar bagi aku, iaitu antaranya ialah Ahmad Khuzaimi bin PE, Cik Rashid bin Cik Halim, Izzuddin Roslan daripada Perak FC musim lepas, juga ada Ahmad Syihan Azmi, goalkeeper, dan juga ada Haris Kamarudin. Alright kan, itu antara beberapa nama baru pemain-pemain tempatan yang telah menandatangani ataupun telah bersetuju untuk memberikan khidmat mereka 100% untuk pasukan Negeri Sembilan tahun ni kan. Dengan dibantu oleh beberapa lagi pemain yang masih kekal bersemangat untuk menambah bakti kepada pasukan Negeri Sembilan FC pada tahun ini, iaitu di antaranya Nasrullah Muhammad Fahmi Faizal A7, Jawabi Lavirin, Allahu Akbar, minta maaf kalau aku salah sebut nama. Kita ada Muhammad Kaharudin Abdul Rahman, Saiful Rizwan Selamat. Saiful Rizwan Selamat ni nama yang agak familiar bagi aku. Muhammad Zulkhairi bin Zulkifli, kita ada Anas bin Rahmat, dan juga ketua pasukan yang sangat ni kalau tak kenal aku tak tahulah, Muhammad Zakwan Ada, selaku kapten pasukan Negeri Sembilan FC pada musim lepas, yang telah pun menyambung khidmat beliau untuk tahun ini. Ibarat sirip pulang ke ganggang juga kan, setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya ke belakang kerbau juga dihinggapnya. Negeri Sembilan pun banyak kerbau kan, cuma dah lama dah tak nampak kerbau kat Negeri Sembilan. Sawah padi pun tak ada. Lagipun pasal apa aku tak nampak kerbau kat Negeri Sembilan? Kurang kan. Pasal aku sendiri pun macam aku cakap dah lama tak balik kampung, lebih kurang 2 tahun dah tak balik kampung. Beliau bermula daripada muda lagi dengan pasukan Negeri Sembilan. Kemudian beliau telah pun berpindah ke pasukan ATM. Banyak pasukan lah. Lebih kurang ada 2, 3, 4 pasukan yang beliau telah wakili sebelum beliau pulang menabur bakti di negeri kelahiran beliau, Negeri Sembilan. Zakwan Ada ni, ini aku kan cerita pasal Zakwan Ada je kan. Ni pasal Negeri Sembilan FC sebenarnya. Tapi yelah, bagi aku macam kebangkitan Negeri Sembilan ni ada kait-kait juga. Selain daripada Coach K. Davis sendiri, Zakwan Ada adalah antara salah seorang pemain yang memainkan peranan yang sangat penting pada musim lepas sebagai kapten. Bercerita pula tentang pemain import. Pemain-pemain import tahun ni, musim ni Negeri Sembilan telah pun mengumumkan 5 pemain import yang terbaru. 5 pemain import yang terbaru. Tengok, 5 terus dia tukar ni. Di antaranya, siapa tak kenal? Heragulon, bekas pemain Seri Pahang FC yang telah pun menurunkan tantangan beliau untuk menabur khidmat bakti untuk pasukan Negeri Sembilan. Defense power tu tinggi tu, dia boleh dribble tu sampai ke depan tu. Dahsyat tak dahsyat Mamat ni kan, besar, tinggi. Alamak, memang aku rasa pasukan Negeri Sembilan memang agak beruntung mendapatkan khidmat beliau. Dan juga aku tak tahulah Negeri Sembilan ni dia ambil ini kenapa pemain yang lebih kurang daripada negeri yang sama ataupun pasukan yang bekas pasukan yang sama dulu. Kali ni pemain import 2 orang. Tadi Heragulon, ni seorang lagi Matthew Alves, juga pernah menabur bakti dengan pasukan Pahang. Nampak Negeri Sembilan dia ambil, aku tak tahu kenapa dia ambil macam tu kan. Tetapi bagi aku dia ambil yang bekas-bekas pemain yang pernah menabur bakti dekat Liga Super, yang pernah bermain dalam Liga Super. Sebenarnya ada advantage dia. Sebab pasal mereka dah tahu environment pasukan ataupun corak permainan di Liga Super. Inilah kelebihannya apabila Negeri Sembilan FC telah pun mengambil Matthew Alves dan juga Heragulon. Bagi kalangan fan, selalunya decision macam ni, keputusan macam ni, ambil player yang pernah bermain dalam Liga Super ataupun Liga Malaysia, sebenarnya bukan satu tindakan yang populis. Populis kalau hebat tu lain lah, agak gah di Pahang, tapi itu mungkin 2 atau 3 musim yang lepas. Tapi kita tak tahu prestasi dia sekarang. Kita harapkan mereka ataupun kedua-dua player import yang pernah beraksi di Liga Super sebelum ini, Liga Malaysia sebelum ini, dapat memberikan satu kelebihan kepada pasukan Negeri Sembilan. Selain itu, Negeri Sembilan juga telah pun menandatangani pemain midfield, iaitu David Mabuto. Nama pun Mabuto, macam Terminator. Kata Negeri Sembilan, Terminator kan, pemain yang berasal daripada Ghana. Juga pasukan Negeri Sembilan telah menandatangani Kosi Aditu. Ni aku agak kurang info berkenaan pemain ini. Kemudian Negeri Sembilan juga telah pun menandatangani pemain daripada Filipina, iaitu Omid Nazari.
Omid Nazari ni apabila pertama kali aku dengar je, aku teringat kepada bekas pemain import pasukan Kedah, iaitu Amin Nazari. Bila diselidik-selidik ni, tak salah aku, ada yang mengatakan mereka ni adik-beradik. Beliau seorang pemain yang beraksi di bahagian tengah, bahagian midfield, dan kita harapkan dengan kehadiran beliau dan juga kelima-lima pemain import yang baru ni bolehlah memberikan jantung yang baru, nafas yang baru, nafas yang lebih kencang, yang lebih padu, semangat yang lebih padu, kekuatan yang lebih hebat untuk pasukan Negeri Sembilan pada musim ini untuk terus kembali mengangkat nama Negeri Sembilan ataupun pasukan Negeri Sembilan FC di persada Liga, ataupun sekurang-kurangnya menjadi pencabar yang kuat untuk tim-tim yang kuat, yang gah, yang berada di dalam Liga Super 2022. Pada tahun 2011, Negeri Sembilan masa tu tengah gah, berjaya memenangi Piala Malaysia dengan nama-nama besar masa tu, yang bagi aku Negeri Sembilan ni macam satu tim yang mengumpulkan antara nama-nama besar. Syukur Adan, siapa tak kenal, Hairuddin Omar, Zakwan Adha, Aidil Zafwan, Fariza Marias, S. Kunalan. Nampak besar tak besar. Idris Karim masa tu, alamak, masa tu memang bebas lah. Masa tu memang bebas kan, dengan nama-nama yang besar masa tu. Mereka adalah antara pasukan yang amat digeruni. Secara tak langsungnya masa tu juga, aku pun yelah, ada darah Negeri Sembilan. Kita klaim sikit kita orang Negeri Sembilan. Macam tu pun boleh. Alright. Sampai tu je lah kan. Apa-apa pun aku nak ucapkan kredit kepada Brother Road daripada The BBB Terrace Wear, kerana beliau telah membantu aku untuk mengkonfirmkan info-info. Antara info-info yang aku dapat, tak semua, yang aku minta jugalah kan, pendapat orang seorang penyokong Negeri Sembilan. Alright, sampai sini saja video kita untuk episod kedua dalam siri menjelang Liga Super 2022 ni. Aku memohon maaf jika ada tersilap info ke apa. Memang mohon maaf kan, kadang-kadang kita tersalah sebut tanpa kita sedar. Mohon maaf sangat. InsyaAllah kita akan perbaiki dari semasa ke semasa, daripada setiap episod ke setiap episod. InsyaAllah jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen YouTube channel kami Soplesi TV dan juga IG kami Soplesi TV. InsyaAllah jangan lupa follow. Hobin Jang Hobin, selamanya Harimau Malaya darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamanya Harimau Malaya. Putih.